الرحيم يا المصطفى وسائر الأنبياء والمرسلين كتابين ولينا مشايخنا أصحاب القرآن جميع اسمي سماء سمين حياة محمد يشاء الله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين والتأويل وصراطك المستقيم. اللهم ارزقنا من فهم النبيين حفظ المرسلين إلى ملائكة قربين بزنا ما رزقنا فما يسير ولا تعسير يا كريم وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيز العليم. عدد كل حرف كتب كتابه إلى بديل الآبدين الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح لنا في نعمتك وانشر نعمتك وذاكرنا من سينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده إلهي يجر الأمر كله يا فتح علي افتح علينا فتحنا كما فتح علي فتح عليم. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك وبعد أخر المدخل صديقكم وأخرجني مخرج صديقكم وجعلني من دونك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله آمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ilmina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan ini pembacaan kitab Ummul Barahin. Kitab Ummul Barahin yang mana satu kitab yang masyhur lah di kalangan pelajar pondok madrasah pesantren. Bukan kitab yang asas yang sepatutnya bagi pelajar-pelajar pondok sepatutnya mempelajarinya. Jadi insyaAllah kita akan seperti mana yang telah diperintahkan oleh pihak madrasah untuk diadakan kelas semacam kitab ni sementara kita dalam PKP ni, sementara pondok tak dapat dibuka lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan dan kita dapat manfaat yang banyak dengan pembacaan dan pengajian ilmu akidah ni. Kerana inilah ilmu yang fardu ain yang pasti yang dipelajari atas setiap mukallaf. Jadi kitab tu yang muka surat pertama tu, dan inilah kitab bagi Sanusi ya, matan Ummul Barahin. Inilah akidah bagi Sanusiyah. Jadi nama kitabnya lah akidah Sanusiyah. Mana dibangsakan pada Sanus atau Imam Sanusi. Ini pengarangnya ialah namanya Imam Sanusi ataupun Muhammad Abi Yaqub Yusuf bin Umar. Itu nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad ibnu Abi Yaqub Yusuf ibnu Umar. Jadi Syekh Sanusi ni ialah asalnya daripada Tilmisan, setempat yang dilahirkan di Tilmisan ni dan bermazhab Maliki.
mazhab Maliki, dan akidahnya adalah Al-Asy'ari. Dan beliau adalah keturunan Al-Hasani, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada pihak Sayyidina Hasan. Jadi Sanus adalah nisbah bagi Bani Sanus. Bani Sanus ni adalah kabilah, nisbah bagi kabilah Bani Sanus yang mana yang ada di Maghribi, di Maghrib tu, di Morocco. Sebab itulah digelarkan Sanusi ya. Sanusi. Dan beliau tadi kata nisbah bagi Sayyidina Hasan bin Ali. Itulah daripada pihak ibunya. Pada ibu ya pergi kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Dia dikatakan Syarif Al-Hasani. Memang kalau mazhab Maliki ya, walaupun pihak ibu tu dikirakan keturunan ahli bait. Jadi dari namanya adalah Matan Ummu Barahin. Matan Ummu ialah ibu bagi Al-Barahin, segala dalil ataupun segala hujah, hujah nyata, dalil. Kan kita selalu tersalah sebut kan, biasanya pelajar pondok kan boleh baca Matan Ummu Barahin, dia datang nun hujung je, bukan mim, bukan Barahim, bukannya Ibrahim ke apa, Ibrahim, Al-Barahin. Jamak bagi burhan, dalil ataupun hujah. Di Imam Sanusi ni ada banyak kitab-kitab karangannya. Lebih pada 20 kitab karangan Imam Sanusi. Dan kata ulama, jadi kalau kita nak tahqiq lah dalam akidah ni, kejap kan, kita akidah kita sebab sebagianlah kita kalau boleh kita belajar ada 7 kitab akidah, dan setengah kata 6. Dia kata 7 yang mana penting, yang mana dikarang oleh Imam Sanusi. Itu dia katakan Al-Aqaidu Sittah. Al-Qisah tu kitab-kitab akidah yang 6. Jadi yang paling tinggi sekali pada kitab-kitab tu adalah kitab Al-Aqidah Al-Kubra. Al-Aqidah Al-Kubra, akidah yang paling besar sekali. Ini memang tinggilah, mana terdapat perbahasan tentang falsafah dan perbahasan tentang akidah yang tinggi-tinggi, yang jaranglah dibacakan di Malaysia ni. Di pondok-pondok pun jarang. Kemudian yang bawah pada itu adalah Al-Aqidah Al-Wusta. Tadi Kubra yang paling besar, Al-Wusta, Al-Aqidah Al-Wusta, akidah yang pertengahan. Akidah pertengahan ni atau Aqidah Al-Wusta ni ialah yang Imam Sanusi meringkaskan pada kitab Aqidah Al-Kubra. Kemudian Imam Sanusi sendiri ada rahmatullah mengarangkan syarah bagi kitab Aqidah Al-Wusta ni. Itu namanya Syarah Aqidah Al-Wusta. Dan lepas pada Aqidah Al-Wusta ada Aqidah As-Sughra, akidah yang kecil. Aqidah As-Sughra, itulah juga dinamakan dengan Ummu Barahin. Ialah matan kita belajar ni, nama lain ialah Al-Aqidah As-Sughra, akidah yang kecil. Jadi inilah akidah matan yang paling masyhur lah di kalangan ulama dan juga di kalangan tulabul ilmi, penuntut ilmu. Mana banyak sekali ulama mengarangkan syarah dan ta'liqat dan hawasyiah atas matan akidah Ummu Barahin ni. Dan di pondok sekali sini pun kita belajar syarah-syarah daripada syarah pada akidah Ummu Barahin ni. Dan seperti syarah Asy-Syarqawi Al-Hudi, itu syarah bagi atau hasyah bagi matan ni. Lagi hasyah Imam Bajuri, hasyah Dusuki, dan Imam Sanusi pun ada karangkan syarah juga bagi matan ni. Matan mana telah syarah tu disyarahkan lagi atau dibuat hasyah oleh Imam Dusuki. Kemudian lepas pada Aqidah Sughra ni, ada sana panggil Sughra Al-Sughra, kecil, Sad, Wain, Ra.
Ya, ya tak ada titik tu. Alif maksurah. Surah as-sughra. Itu pun kecil, yang kecil bagi yang kecil. Lebih kecil lagi. Kecil lagi pada makidah Ummul Barahin tadi. Dia lebih ringkas lagi. Cuma kalau matan Ummul Barahin ni banyak disertakan dalil-dalil. Dalil-dalil yang terpinci lah setiap akidah tu. Jadi yang bawah lepas tu kurang disertakan dalil-dalil. Cuma perkara yang mesti yang wajib diketahui juga. Yang buat ringkas untuk mudah dihafal. Kemudian lepas pada surah-surah tu ada lagi akidah surah as-sughra 3 kali. Surah lebih kecil lagi. Ataupun yang katakan ada namanya akidah al-hafidah. Al-hafidah ataupun akidah hafidah ni cucu. Kan kira-kira seperti cucu lah. Tu lebih kecil lagi, lebih ringkas. Dan bawah pada surah yang ke berapa dah? Ke 6 ada al-mufidah. Ada al-aqidah al-mufidah. Itu lebih lagi ringkas lagi. Mudah untuk hafal. Dan kata ulama, mana kita hafal lah. Kalau kita hafal akidah ni, yang kecil ni ataupun yang lebih tinggi lagi tu. Katanya hifzuhu yufidulka ila jannah. Kata ulama, kalau hafal al-mufidah ni. Kita hafalnya tu, dia memberi faedah akan kau pada syurga. Dia sama je seperti Ummul Barahin, cuma lagi mudah, lagi ringkas dan senang lagi. Kalau biasa nak buat daurah, sekarang buat daurah, satu hari boleh habis lah mufidah ni. Dan bawah pada itu ialah, ataupun yang seterusnya ialah yang ketujuh, al-muqaddimat. Al-muqaddimat. Ataupun pendahuluan, segala pendahuluan. Ni al-muqaddimat ni seperti karangan ilmu Al-Masani sikit, dia seperti kamus bagi ilmu kalam. Dia seperti satu melengkapkan bagi matan Ummul Barahin. Ceritakan situ tentang hukum-hukum. Kalau secara yang matan Ummul Barahin ringkas je, tapi tu lebih terperinci masa setelah seperti satu ilmu sebagai alat atau persediaan untuk kita belajar ilmu tauhid. Tu ada dalam kitab Muqaddimat. Itu ada katakan ada 7 mana yang panggil akidah yang 7 ataupun asalnya ada akidah as-sittah. Jadi kalau kata 6 tu mereka tak masukkan matan surah tu tak ada. Kan? Matan surah ada. Muqaddimat. Surah al-hafidah al-mufidah. Jadi kalau yang kata 6 tu mereka tak masukkan al-mufidah tu, kita terlampau ringkas kot. Dia mudah. Okey. Kata hadhihi tu tak payah baca ke tak? Saya asalnya nak baca matan je. Bila kita baca kitab Jawi ni, kita tengoklah apa tulis ni. Hadhihi, inilah akidah bagi Sanusiyah. Matan Ummul Barahin. Kita boleh baca ikut i'rabnya, matni Ummul Barahin. Diterjemahkan dengan bangsa Melayu. Wallahu a'lam. Inilah akidah hadhihi akidah ni. Inilah namanya matan Ummul Barahin. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia ulama Melayu. Dia kata lagi, hadhihi risalatun nafisatun mutadamminatun li aqidati ahli sunnah wal jamaati. Laisa fiha zaigun wala syubhatun. Qalahu Abdul Qadir Ibnu Abdul Rahman Fatani. Kata inilah hadhihi al-aqidah ni, ini akidahlah risalatun nafisatun, ialah satu risalah yang berharga, yang mahal, yang mutadamminatun, yang mengandungi bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana bila katakan ahli sunnah wal jamaah ni terkenalah pada Asy'ariyah wal dan imam berpengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Seperti mana dikatakan oleh
Imam Az-Zabidi dan kitab Syarah Ihya Ishaf Sadatul Muttaqin Iza utlika ahli sunnah wal jamaati famuradu bihim al-asyairatu wal maturidiyatu. Katanya iza utlika apabila disebutkan akan ahli sunnah wal jamaah, dia kata disebutkan mana-mana kita jumpa kata ahli sunnah wal jamaah, maka apakah diganti kata dikenaki yang kata ahli sunnah wal jamaah tu wal muradu bihim, maka yang dikenaki dengan mereka itu ahli sunnah wal jamaah al-asyairatu wal maturidiyatu. Dan imam pengikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka lah sebenarnya yang menyusun kembali akidah yang dibawakan oleh Nabi SAW daripada sahabat. Seperti mana Imam Syafi'i menyusun kembali fiqh-fiqh sehingga kita dapat tahu misalnya apakah rukun semayang, apakah yang batalkan semayang. Jadi perkara itu dulu tak disusun kan masa zaman Nabi SAW, masa zaman sahabat. Mereka ni lah yang menyusun kembali berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Itu juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka menyusun kembali akidah-akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bukan mereka buat akidah yang baru, tapi mereka hanyalah menyusun akidah tersebut. Dan saya Imam Asy'ari juga telah diberi isyarat oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan benarnya akidah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Mana kalau kita baca dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, itu ayat ke-54. Mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum wahai orang beriman, wahai orang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu, fasawfa ya'tillah man yartad minkum an dini, barang siapa yang murtad daripada agama, murtad daripada kamu daripada agamanya. Jadi Allah Ta'ala kata berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka nescaya Allah Ta'ala akan mendatangkan dengan satu kaum mana yuhibbuhum wa yuhibbunah, kaum yang mana yuhibbuhum, yang Allah Ta'ala kasihkan akan mereka itu, kaum itu, wa yuhibbunahu, dan mereka itu, kaum itu mengasihi akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila diturunkan ayat ni, kita tengok dalam tafsir Al-Jalalain, Imam mengatakan dalam tersebut, tafsir Jalalain tu, qala sallallahu hum qaumu hadza. Diturunkan ayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabda hum, mereka itulah, siapakah kaum yang mereka kasih akan Allah Ta'ala kasih ke mereka, qaumu hadza, kaum bagi ini, bagi orang ini. Wa asyara ila Abi Musa Al-Asy'ari, dan mensyaratkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari. Di dalam ada hadis tu riwayat Al-Hakim, dalam Sahih Al-Hakim. Jadi lahirlah daripada keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, imam kita Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu daripada keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Itu menunjuknya benarnya akidah yang dibawa oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kan insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna hukman aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin, wujubu wal istihalatu wal jawazu. Ini pertama sekali Musannif pengarang rahmatullah memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai tabaruk ataupun sebagai mengambil keberkatan dengan baca bismillah. Dan juga kerana hadis mengatakan kul amrin dzibalin ya la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam fa huwa aqta. Kullu amrin, kena beramal dengan hadis ni. Kullu amrin, setiap perkara yang mana la yubda'u fihi, yang tidak dimulakan pada amrin tersebut, perkara tersebut, bi bismillahirrahmanirrahim, tidak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtar,
maka perkara tersebut adalah abtar. Al-amru tu terpotong ekor maksudnya. Satu riwayat fawa aqta'. Satu riwayat kata aqta', satu riwayat ajzam. Terpotong tangan ataupun satu riwayat ajzam. Maknanya seperti kena penyakit kusta lah, juzam, penyakit juzam. Di maknanya setiap perkara yang tidak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim tu fawa aqta', ataupun semua tu maknanya lah qalil barakah, ialah kurang keberkatan. Untuk supaya kita dapat keberkatan dan setiap perkara yang kita buat, kita mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi hadis kata kul amrin zibalin, setiap perkara yang zibalin maksudnya yang dipentingkan pada syarak, yuhtamu bihi syara'an, maksudnya yang dibuat penting pada syarak. Perkara itu yang penting, bukan perkara yang bukan perkara yang haram li zati, bukannya haram pada zatnya ataupun makruh pada zatnya, atau dia bukan perkara yang pada perkara yang lekeh-lekeh, yang hina-hina. Dia maknanya perkara yang penting, seperti kita nak buatlah yang selain pada yang haram, yang makruh dan juga yang hina-hina tu. Contoh nak masuk bilik air, tak perlulah kita baca bismillah. Sebab tu negaranya lekeh, yang hina. Jadi kalau kita baca bismillah tu pada perkara yang haram, maka hukumnya ialah haram. Dan kalau kita baca perkara yang makruh, yang kita buat perkara yang makruh, kita baca bismillah, maka hukumnya pun makruh. Dia kata bismillah. Jadi kita tengok sikit-sikit satu-satu tu. Dia pertama sekali adalah bismillah. Di ba tu ia panggil huruf jar asli. Jadi bahajak kepada tempat takluk. Dan kalau kita belajar nahwu, jadi biasa ditakdirkan bismillahirrahmanirrahim ai ualifu. Artinya ba tu takluk pada mana? Dia mesti ada tempat bergantung huruf jar, huruf yang kata sendi ni, yang bariskan bawah isim selepasnya tu. Ai ualifu, aku karang. Aku karang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ditakdirkan ualifu tu biasanya ditakdirkan selepas daripada bismillah, yang kita letak depan, bukannya ualifu bismillah. Tapi lepas baca bismillahirrahmanirrahim ualifu. Sebab kita nak tetap ambil keberkatan dengan mulakan penulisan tu dengan baca bismillah. Ni dia letakkan ualifu, ni aku karang, ataupun ikutlah apa abtadiu ke. Tengok bersesuai dengan perbuatan yang kita nak buat. Aku mulakan, kalau kita nak karang ualifu misalnya. Nak baca aqra'u ke, aku baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dan kita takdirkan tadi tu, itu apabila adalah perbuatan tersebut tu daripada hamba, atau bila kita baca perkataan bismillah tu ialah daripada makhluk macam kita lah. Bila kita baca bismillah ualifu, aku karang, ataupun aku mulakan dengan bismillah. Tapi kalaulah bismillah tu bukan pada makhluk, itulah daripada Allah Ta'ala, Allah SWT. Jadi tidak ditakdirkan begitu. Abang kata bismillahirrahmanirrahim kan, aku misalnya bukan kata bismillahirrahmanirrahim, aku turunkan ayat ni ke, unazzilu kan misalnya, tidak. Tapi kalau bismillah tu daripada Allah Ta'ala, kita tak takdirkan begitu. Sebab makna kalau bismillah pada Allah Ta'ala, maksudnya bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Atau kata bismillah dengan pada Allah Ta'ala. Bi kana dengan aku, kana ma kana didapati apa yang telah ada, wa bi dan dengan akulah yakunu ma yakunu, akan ada barang yang lagi akan ada. Itu kalau pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak adanya itu. Maknanya bismillah tu atau ba tadi maknanya bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Jadi itu yang dengan akulah. Buat tadi maksudnya bi kana, maksud bi wujida ma wujida, dengan akulah telah didapati akan apa yang ada. Apa telah didapati, apa yang ada ni semua dengan Allah Ta'ala yang telah menjadikan semua yang ada ni. Wabi yujadu ma yujadu, dan dengan akulah didapati akan barang yang akan didapati. Lepas tu dengan ba tu saja sebenarnya dah menunjukkan kepada sekalian aqaid ni. Sebab sudah
Al-ba' tu kata isyaratu ila jam'il aqaid. Ba' tu lah isyarat kepada sekalian akidah-akidah. Sebabnya tu rahsia ba tu. Sebab itu maknanya tadi bi yakunu ma yakunu wa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab apa? Sebab itu mensyaratkan kepada semua akidah. Sebabnya tak adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Memang dengan sebabnya lah, dengan perbuatannya lah, ciptaannya lah ada semua ni. Yang mana tak adalah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Di Bismillah dengan Bismillah dengan nama Allah, dengan lafaz jalalah, nama Allah. Jadi Allah ni nama apa, lafaz Allah ni lah, itulah Ismul Azam. Ialah Ismul Azam adalah nama yang paling agung sekali indan jumhur. Dan di kalangan jumhur ulama, nama yang paling agung, nama Allah yang paling agung sekali ialah Allah, nama Allah tu. Betul, setengah tarikat mereka berzikir dengan lafaz Allah. Adakah salah? Tidak kan. Itu dia pun dan aturan berfirman, qulillah, katakan Allah, sumazahum fi khawdihim yal'abun. Qulillah, katakan kamu Allah, katakan Allah, sumazahum, kemudian tinggallah oleh engkau mereka itu fi khawdihim, di atas fi khawdihim yal'abun, tinggal mereka bermain-main dalam pengharungan mereka. Sebab Allah, tinggalkanlah semua ni, tinggalkanlah semua makhluk ni. Inilah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah itulah kata Allah Taala ni lah. Nama Allah Taala itulah juga dikatakan asyraful asma'ihi, mana yang terlebih mulia daripada nama Allah Taala, itulah Allah Taala. Sebab itu seperti mana kata Sayyidi Ali Al-Wafafi, yang kena dalam ayat Al-Quran, Ta'ala berfirman, wa kalimatullah hiyal ulya. Wa kalimatullah, dan kalimah Allah tu hiyal ulya, itulah yang tinggi. Itulah lafaz jalalah, kalimah Ta'ala itulah yang paling tinggi sekali. Itu seperti yang dipilih oleh jumhur ulama. Lafaz Allah Ta'ala itulah Ismul Azam, yang mana kita doa dengan dia tu insya-Allah akan diperkenankan. Dan kata ulama lain seperti Imam Nawawi rahimahullah, Ismul Azam di sisi Imam Nawawi adalah Al-Hayyul Qayyum. Itu Imam Nawawi, Al-Hayyul Qayyum. Di Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman Al-Mu'imuh bi Jalalin Ni'am. Itu maksud Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang Ar-Rahman, Al-Mu'imih, yang bernikmat bi Jalalin Ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar. Ta'ala yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat besar. Apa nikmat besar? Seperti iman, iman wal aqli, nikmat akal, itu nikmat-nikmat besar. Lagi wal ghina aninas, dan terkaya, kita tak berhajat kepada manusia misalnya, itu pun dikatakan nikmat yang besar. Yang Ar-Rahim, maksud Ar-Rahim adalah Al-Mu'imuh bi daqaiqiha. Itu Al-Mu'imi bi daqaiqiha, yang beri nikmat dengan yang halus, yang kecil-kecil. Daqaiq maksudnya qaliliha atau sawiriha, yang kecil-kecil, yang sedikit pada segala nikmat. Itu maksudnya Ar-Rahim. Masih seperti apa? Misalnya kaziatir rizki. Kaziatir rizki seperti bertambahnya rezeki. Itu adalah nikmat yang katakan nikmat yang kecil. Tapi bukanlah kata nikmat tu ada nikmat Allah yang besar, ada juga yang kecil. Kita tak mengatakan gitu juga. Seperti mana kata ulama, nikmatullah nikmatullah kullu inna ni'matallah
kullaha azimatun. Sesungguhnya ataupun nikmatullah kulluha azimatun. Nikmatullah, nikmat Allah tu kulluha, sekalian nikmat Allah tu azimatun, ialah besar. Nikmat Allah walaupun sekecil mana pun, kita kena anggap nikmat Allah tu besar sangat. Kita tak terbalas kan, walaupun seteguk air, sehirup nafas, kita tak dapat nak betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah berikan tu. Jadi bukan makna kata ada nikmat yang kecil, sebab semua nikmat Allah tu besar. Jadi masa tadi dia kata kecil, besar tu dia panggil ialah dia kata maksud binisbati li syai'in akhar. Maksud murad dengan kata kecil besar tu dan dengan nisbah bagi satu yang lain. Maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya yang kecil tu banding yang besar tadi. Bila banding yang besar jadi nampak kecil lah, tapi sebenarnya dia besar juga. Macam kata bertambah rezeki tadi. Bertambah rezeki tu banding dengan iman. Mestilah iman tu lebih besar. Tapi bertambah rezeki tu pun tu adalah satu nikmat yang besar. Banyaklah nikmat yang kita tak nampak tu sebagai nikmat kan. Seperti kita boleh buat ketaatan, tu nikmat yang besar kan. Kita boleh baca, boleh zikir kepada Allah, bahkan boleh mengucapkan subhanallah. Itu satu nikmat yang amat besar sekali. Mana kita perlu bersyukur dengan apa nikmat kita dapat bertasbih tu. Pun kita kena syukur atas nikmat tersebut. Yang kita kena syukur pula atas kita boleh Allah gerakkan hati itu untuk bersyukur atas nikmat tu. Maknanya tak terbalas kan. Banyak sangat nikmat Allah bagi ni. Seperti mana wa'in ta'udu nikmatullah la tuhsuha kan. Kalau kamu membilang nikmat Allah tu sehingga kamu tak akan dapat menghitungnya. Terlampau banyak dan tak dapat dihinggakan, tak mampu kita nak bersyukur dengan sebenarnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ataupun dikatakan Ar-Rahman itu Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah yang maha mengasihani dengan hamba-hambanya yang beriman. Dengan hamba-hamba yang dengan hamba-hamba di dunia sama ada beriman ataupun yang kufur. Itu Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim itulah maksud Allah maha mengasihani dengan hamba-hamba yang beriman di akhirat. Maksud Ar-Rahman ni maksud mengasihani ataupun ihsan yang terlebih luas lagi. Sebabnya kalau Ar-Rahman melengkapilah hamba-hamba yang beriman dan yang tidak beriman. Banyak nikmat yang Allah beri nikmat kebaikan kepada orang yang bukan beriman di dunia ni. Itu Ar-Rahim tu lebih khusus di akhirat. Itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebab apa? Sebab segi binaan hurufnya tu. Kalau tengok Ar-Rahman tu ada berapa huruf? 6 ya. Ra, mim, alif, nun. Rahim ada 4. Ra, ya, mim. Betul dia kata ziyadatul bina tadullu ala ziyatil makna. Ziyadatul bina bertambahnya binaan. Huruf tu tadullu menunjukkan ala ziyatil makna, di atas bertambahnya makna. Di mana Ar-Rahman tu lebih banyak huruf, maka lebih luas maknanya tu kepada orang beriman dan bukan orang beriman. Dan katanya dan tadi kata Ar-Rahman, maksud pada Rahman itu atau Rahim tu itulah dua sifat, mana dua sifat yang mana diambil daripada Ar-Rahmah, asal pada perkataan Ar-Rahmah. Di rahmah kalau bagi kita ni, kalau bermakhluk apa? Rahmah, riqatul qalbi. Maksudnya kasihan, riqatun fil qalbi. Maksud rasa nipis ataupun kasihan belas pada hati. Tapi makna tu mustahil pada hak Allah Ta'ala. Jadi kita ambil pada kelaziman. Makna tu bila mustahil diberikan pada Allah Ta'ala, maka kita mengambil kaedah, kita ambil kelaziman pada makna tersebut. Jadi berkata ada riqah ataupun ada belas kasihan tu, asalnya lazimnya akan membuat baik. Orang tu bila kerja ada sifat belas kasihan, maka dia akan buat baik pada orang yang dia buat baik, dia belas kasihan tu. Lepas tu Ar-Rahmah ni di sisi Allah Ta'ala maksudnya adalah Al-Ihsan, iaitu membuat baik. Al-Ihsan ini bukan makna asal rahmah tu lah riqatun fil qalbi. Dan katanya alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ya'lam
Berapa henti? 3. Sampai berapa baca? Ke berhenti tu. Dia agak sebagai permulaan ni. Qadimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله نعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.